Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin habibina wa syafi'ina wa zukhurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bertemu pada waktu maghrib ini. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah. InsyaAllah kita baca lagi, kita teliti lagi tafsir Safwatul Tafsir ini pada ayat yang ke-164 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma' فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وأن الله شديد العذاب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, daripada minggu yang lepas kita berhenti pada noktah berkait dengan pernyataan oleh Ka'ab al-Ahbar yang kata pada muka surat 111. والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي السحاب المذلل بقدرة الله. بقدرة الله maknanya as-sahab awal itu al-muzallal, ditundukkan, diperjalankan biqudratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang memerhatilah, bukan jalan saja begitu. Allah yang mengarahkannya. Lepas itu sebut datang mengarah, gerak tu arah. As-sahab mana Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya. Baik nak pergi ke mana, nak gerak ke mana, nak jatuh, hujan, nak bertitik di tempat mana, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yasiru haitsu syaa Allah. Ia bergerak, yasiru, mengikut, haitsu syaa Allah, mengikut kehendak Allah.
Taat dia, taat alam semua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tunduk kepada kereta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjalankannya. Yasiru haitsu syaa Allah wa huwa yahmilul ma'al-ghaziri wa huwa yahmilul ma'al-ghazira. As-sahab itu yahmil, membawa al-ma' air, al-ghazira yang banyak. Bila nak turun hujan tu dia kandung banyak tak kan? Macam orang beranak dah kan, gandung seminggu 2 minggu dah rasa tu, main 6 bulan 7 bulan sampai masa dia turun kan. Jadi hujan awal begitulah. Bila dah berat dah mengandung air tu, maka turunlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yasubbuhu 'ala al-ard, ia mencurahkannya atas muka bumi. Dia naik ke atas ke turun bawah. Quran sebut minas samai mimma'in, dari langit dah turun ke bawah. Fa ahya bihi al-ard, maka hiduplah dengan air itu akan bumi. Air turun ke bawah, ada tak hujan tak kata. Ba'da mautiha, sedangkan bumi sebelum tu mati. Quran sebut itu atas. Yasubbuhu 'ala al-ardi qataratin, jatuh titik demi titik, titik demi titik tu. Jadi cuma mungkin sebab laju itulah, laju dia diturun tu titik, jadi macam bertali. Di qataratin, titik demi titik, titik demi titik, tapi dia laju, jadi berturut-turut tu. Qala Ka'bul Ahbar, kita sebut ni. Qala Ka'bul Ahbar, as-sahabu ghirbalul matar. Awal itu merupakan penapis hujan. Ghirbalul matar, jadi penapis filter. Laula as-sahabu, kalau tidak ada awan, la afsadal matar, nescaya nescaya itu la afsadal matar, nescaya merosakkan hujan itu akan ma yaqa'u alaihi minal ardi, akan merosakkan hujan itu apa yang dia jatuh atasnya itu dari bumi. Sebab yang dia penapis dah, jadi bersih dia, jatuh tu memberi manfaat kepada makhluk di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada as-sahab itu, dia akan afsada, merosakkan apa yang dia jatuh atasnya itu daripada bumi. Nah, ini berkata Ka'ab al-Ahbar, pendapat dia lah. Jadi nak mengesah atau tidak ni kena buat kajian sains. Orang sains boleh tengok ni. Sistem Allah Subhanahu Wa Taala macam mana Tuhan buat. Aku dah tahu begitu saja. Hujan ni bab ada awan mengandungi air. Bab begitu kata ada awan. Boleh berlaku. Tak nak buat boleh berlaku. Tapi itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada awan mengandung air, banyak manfaat dia lah. Semua ni untuk kegunaan manusia belaka. Air waktu turun tu memang kegunaan manusia dah. Jadi awan tu boleh pula jadi panduan kepada manusia untuk korinah dia. Kita tengok awan gelap, tak korinah tu, tanda yang nak hujan. Biasa kita kata gitu kan. Siapa orang Melayu kata tu ada peribahasa apa? Waktu burung tau, burung di langit. Itu burung di langit, air tempayan dicurah tau. Itu dia tengok burung, kalau burung tanda juga, tanda juga.
Tak pun tengok awan gelap tu tanda, tapi tak semestinya hujan kat kita. Mungkin dia beragak pergi kat lain. Haisu syaa Allah, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kedudukan dia. Kata-kata Ka'bul Ahbar ini, kalau kita tengok nota kaki itu, ambil daripada kitab Al-Bahru Al-Muhit. Ada kitab menyatakan demikian. Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni seorang Yahudi masuk Islam, tinggal di Yaman. Banyak tahu pasal perkara Israiliyat. Banyak perkara dia tahu berkait dengan Israiliyat. Itulah Ka'b Al-Ahbar yang masuk Islam lah. Salah seorang orang Yahudi itu masuk Islam. Bila dia tahu kebenaran, dia menuruti kebenaran itu. Dia tahu kitab Taurat hak asal tu, dia tahu dan dia tidak menyeleweng. Hak ni lah ni, banyak kebaikan tu. Pada masa Yahudi dia beriman dengan Taurat itu. Sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tahu kebenaran dan ikut kebenaran tu. Ada orang tahu kebenaran tapi menyembunyikan. Itu kita tak mahu tu. Kebenaran, orang tu dulu kata apa? Kebenaran hak yang seorang kaca kebenaran, tapi tak mahu tengok, tak nak juga kena buruk, kena batik halus macam mana pun nampak. Kebenaran seorang kaca pun tak nampak juga. Masya Allah. La ayatil liqaumin yaqilun. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, tak silapnya ada 8 perkara. Ada 8 perkara Tuhan sebut tu. Pertama, khalqus samawati wal ardh, kejadian langit dan bumi, itu pertama. Yang kedua, ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Ini besar belaka ni tuan-tuan sekalian, ni perkara besar belaka. Kita kena perhati, kena tengok. Tukar malam siang ni bukan sesuatu yang remeh. Disebut ni, maknanya disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat besar. Yang ketiga, wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal-kapal tu, kapal-kapal besar berlayar fil bahri, di lautan. Yang keempat, wa ma anzalallahu minas sama', apa yang Allah turunkan daripada langit, pada hujan, sesuatu yang besar. Fa ahya bil ardha ba'da mautiha, itu yang keempat. Yang kelima, batha fiha min kulli dabbah, ni haiwan-haiwan yang melata ni atas muka bumi kita ni, kita tengok ni, dah dengan kambing, dengan biri-birinya, dengan lembu kerbaunya, dengan gajah seladangnya, habislah. Oh, kita nampak jelas. Lah ni jelas ni kau ni khizi lah ni. Dulu jangan nampak, lah ni jelas sangat. Itu dabah jugalah, yang bergerak atas muka bumi. Dabah ni yang melata atas muka bumi, itu mana dabah asalnya. Apa-apa saja yang melata muka bumi, apa gerak atas muka bumi, berkaki 2 ke, berkaki 4 ke, diistilahkan sebagai dabah. Secara umumnya begitulah. Dia ada khizi mudah-mudah je. Duk kawan molek dengan lembu kembang. Itu baru tengok dah lagi tuan-tuan sekalian khizi ni. Masya Allah. Jadi dah biasa dah. Dulu dia duduk tempat tersembunyi, jadi makin lama makin biasa. Masya Allah. Yang keenamnya, wa tasrifir riyah, tasrif angin tu, penhalaan angin, Allah nak takbir dia ke mana-mana tu. Was-sahab, itu juga awan yang bergerak bainas sama'i wal ardh, udara bergerak ni di antara langit dan bumi. Begitu juga awan, pergi ke mana-mana atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang disebut ini maka menjadi la ayatil liqaumin yaqilun. Ini yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, ya, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Ini tanda kekuasaan Allah, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala liqaumin yaqilun, bagi kaum yang berfikir menggunakan akal hati ni, yang berfikir, tuan-tuan sekalian. Allah sebut menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Cuba kita tengok pada diri kita, kena cara tak ni? Tak cara mana tak? Perkara ni kita tak cara mana? Bukan sesuatu yang merupakan sesuatu yang kita cakna setiap hari. Tak cara mana? Kita dah halakan ini kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dah halakan ke situ. Kita nampak benda lain je. Mana nasihat tak cari rasa pun, betul kan ramalan nasihat tak cari sana. Macam hari ni kan, kita tengok berapa kali lagi kita tengok lari. Tak sengeleng rasa hari ni nak tengok lari. Tak sengeleng rasa, tak sengaja. Hari ni nak tengok lari sikit, nak ngomong hati lari comel. Tak, jarang jadi begitu. Sekali-sekali je ingat. Dan cara mana? Bumi kalau kita pijak ni sama kok. Pijak semata-mata. Tak pergi hala ke situ. Tak pergi mana hala ke. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, satu yang besar, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mampu belaka tu. Tengok langit, nak buat langit tak mampu. Tengok bumi tu buat pasir semua, tak mampu. Ayat ini nak panjang sikit siang, nak panjang sikit malam. Dan hari ni puasa contohnya pendek sikit hari. Dan puasa letih sangat hari ni, yang pendek sikit hari siang. Tak boleh. Tak boleh. Semua ni di luar kemampuan manusia, ialah milik Allah Subhanahu wa taala. La ayatil liqaumin yaqilun, ay la dalail. Dalail jamak kepada dalil, merupakan dalil. Dalil ni maknanya petunjuk. Mana dalil dia? Mana tunjuk kau? Mana yang Quran yang menjadi dalil kepada hukum kau berkata tadi? Itu dalil, itu mana petunjuk? Mana petunjuknya? Daripada Quran dan Sunnah untuk hukum yang kamu sebut itu. Dan itu ada dalil. La dalail wa barahin, burhan, barahin, tanda-tanda, bukti-bukti azimah, merupakan bukti-bukti yang besar. Kalau sebut tadi tuan-tuan sekalian, bukti yang besar. Bukti apa? Dalatun alal qudratil qahirah, dalil kepada kudrah yang terlaksana, al-qahirah yang menang, yang gagah, kudrah yang menang. Dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, Allah nak jadi, apa boleh tolak. Itu makna al-qudrah al-qahirah. Kudrah Allah Subhanahu wa taala adalah kudrah yang menang, yang memaksa. Kudrah nak boleh. Kita nak benda tak boleh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan boleh, Allah tak izinkan tak boleh. Tapi kudrah Allah al-qahirah, yang menang, yang memaksa, yang boleh pergi. Kita tak boleh pergi, tak ada. Kali pun nak je. Banyak benda nak awak ni. Dalam lapor nak belaka. Tapi Allah beri tak kat tu je. Itulah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kehendak dia, kekuasaan dia al-qahirah, yang menang, yang masa nak tu dapat. Wal hikmatil bahirah, dan hikmah yang tinggi, al-bahirah, yang cemerlang, mempunyai tahap kebijaksanaan, hikmahnya yang mengesuk tinggi, al-bahirah.
Wal rahmatul wasi'ah. Nampak tak tu? Rahmah wasi'ah. Kalau tadi kau sebut perkara tadi merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah sebut tadi. Ya. Langit bumi, pertukaran malam dan siang, laut tu, laut sungai, kau boleh belajar ni. Oh, kalau dulu ni sungai, ya Allah. Ya. Dulu nak duduk tepi sungai. Sebab itu dulu duduk sungai sebab apa? Ya, tempat cara transport dulu ikut sungai. Ya. Makanan ada sungai. Betul jadi ikan dan sebagainya. Padahal tuan-tuan sekalian. Lepas tu nak cari nasi budak. Ikan banyak dah tu tepi sungai. Begitu sungai pun buah-buah ke mana, pokok-pokok dia ada belaka. Padahal lah tuan-tuan sekalian. Untuk hidup lah. Padahal lah. Jadi zaman-zaman susah nanti tu kembali ke sungai nak cari ikan, nak cari udang. Dan learning pun ramai orang kembali. Ya, cari ikan. Bila ni aku tengok ramai orang ngai-ngai tadi dah. Balik-balik kerja kat stadium duduk ngai darakan. Taklah hobi ke apa. Wallahu a'lam. Habis seronok juga. Dalam letih ngai tu. Ada kesukaan dia. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan rahmat al-wasi'ah yang sangat luas. Inilah punca ni tuan-tuan sekalian. Ini punca ni. Punca rezeki, punca belaka ni. Kejadian langit dan bumi semua ni. Binatang-binatang ternak, pelayaran dan sebagainya. Semua rezeki belaka. Al-ma'u minas sama' hujan daripada langit. Rezeki belaka tuan-tuan. Ad-dabbah, hayawan-hayawan tu semua sekali. Dan sebab tu menjadilah ayat liqaumi ya'qilun. Cuma kita ni tidak mengarahkan pemerhatian kita kepada perkara-perkara yang disebut di sini. Kita kurang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut itulah ayat, dalil-dalil, bukti-bukti yang patut kita tengok, kita renung, kita perhatikan. Siapa yang akan memperhatikan ni? Kaum yang menggunakan akal, hak berfikir. Kalau tak ada jadi, ni sedar dia tengok langit, sedar ada kuasa benda. Tengok hayawan pun sedar kau ada kuasa benda. Tengok ikan tak kuasa benda. Padahal rasa nak makan je. Kau rasa aku nak makan je. Tidak nampak kurniaan Allah tu. Berbagai-bagai makanan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Tak nampak. Liqaumin lahum uqulun. Ini sebut liqaumin lahum, untuk kaum lahum yang bagi mereka itu uqulun ta'i, akal yang ta'i, yang berfikir, yang sedar. Uqulun wa'iyah, akal yang berfikir. Akal. Wa absarun tudrik, dan juga pandangan yang tudrik, yang faham, yang dapat menanggapi. Itu absarun tudrik, mempunyai pandangan yang dapat menanggapi itu, dapat tangkap. Pandangan yang dapat menanggapi, menanggap, memahami. Jadi taklah saja sangat tiap-tiap hari pagi, dari pagi sampai petang malam pula esokkan pula. Jadi pusing hari ni begitu, tak ada pengisian langsung. Dari segi berfikir mengenai perkara-perkara ini, tidak ada pengisian fikiran kepada perkara-perkara yang Allah sebut ni. Tak ada. Tak ada fikir. Kalau fikir pasal manusia pun tengok macam-macam ragam ada, tinggi, rendah, begini. Bukan kita bukan ikut kita, no. Tuhan telah pun letakkan itu untuk kita. Wa tatadabbar, wa tatadabbar, dan juga tadabbur, berfikir, renung, merenungi, renunglah, renung.
Bukan kan. Duduk tengok tak ada benda sedek ke pandangan. Oh apa pandangan pun dia kata saja tengok saja. Nengung lah. Kalau terang panggil nengung. Kan nengung, merenung, tadabbur, tengok, berhati. Tapi nak ilmu lah, nak tadabbur, nak ilmu juga. Kalau tak dah nampak, kalau tak ada rezeki, tak ada ilmu, dia tak nampak mana, tuan-tuan sekalian. Tak nampak. Dia kena ada ilmu dulu. Bila kita tahu gini, baru kita tengoklah ni. Macam-macam ni, cantik dia hari ni lagi, comel lain, bagai lain. Hari ni lain. Tengoklah ni, beza semua. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. وتتدبر بأن هذه الأمور من صنع إله قادر حكيم bahawa بأن هذه الأمور bahawa perkara-perkara ini, iaitu perkara-perkara yang disebut dalam ayat tadi, min san'i daripada ciptaan, san'i ilahin Tuhan, qadirin yang maha berkuasa, hakimin bukan hakimin yang maha bijaksana. Itulah dah nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara dia mematikan alam. Sebab kita tak buat alam ni, tak boleh, tak mampu buat, tak ada kudrah untuk buat, tak ada. Jadi sedangkan mesti ada pencipta. Siapa buat? Siapa boleh ganggu? Siapa dah kata dia Tuhan? Dia membuat tak boleh. Kalau dah hujah dia. Jadi sebalik keindahan alam ini dengan segala kebaikan di dalamnya, Allah, di sebaliknya ada pencipta yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang boleh nak nafikan benda itu sebab tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Allah mengaku dia buat. Orang lain tak boleh buat, siapa nak buat? Tak boleh. Boleh berepuk je orang ada. Boleh berepuk je benda buat Tuhan dah. Tuhan buat dah. Kita berepuk. Orang jahat dia berepuk cara jahat. Zionis sekarang dia berepuk Palestin. Kerana dia boleh buat hak lain. Banyak dah dia buat hak lain. Tak boleh buat. Dengan segala teknologi, orang tu hebat sangat dia. Hebat sangat Amerika dan sebagainya, China dan sebagainya, cuba ada. Kalau dia boleh buat, dia buat lama dah. Daripada berbuka orang pegang dia buat orang lain, tapi tak boleh buat, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang memperhatikan perkara-perkara yang disebut oleh Allah SWT ini, dia akan mendapati bahawa di sana, di sebalik segala kejadian ini, ada ilahun qadirun hakimun. Summa akhbar ta'ala an su'i atibatil musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan, memberitahu mengenai apa? An su'i, akan buruknya akibatil musyrikin, akibat orang musyrik, alladzina abadu ghairallah, yang menyembah ghairallahi, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minan nasi man yattakhidha min dunillahi andada. Wa minan nas, dan sebahagian manusia. Macam mana dia ni? Man, iaitu sesiapa yang yattakhid, mengambil selain daripada Allah, andada, sebagai sembahan. Ai wa minan nas man tablughu bihimul jahalah an yattakhidha min ghairi llahi andada. Ai
ru'asaan wa asnaman. Ai wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man tablughu bihimul jahalah, orang yang ngesu kejahilan dia, yang melampau jahil, jahil sangat ni. Ay yattakhidha min ghairillah, bahawa mereka ini mengambil selain daripada Allah andadan, iaitu saingan, sekutu sebagai Tuhan, wa asnaman, dan juga sebagai sembahan. Sebab apa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah ni jahil sangat? Sebab apa jahil sangat? Dia anggap sebagai sangat jahil. Sebab apa? Sebab tanda-tanda ni jelas sangat. Tanda-tanda menunjukkan bahawa di sebalik segala kejadian ini ada Tuhan yang maha agung, yang maha bijak, yang maha kuat. Ya. Disebabkan itu orang kalau menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tu jahil. Bahasa kita jahil sangat, jahil tukir. Sebab apa? Sebab tanda-tanda ni sangat jelas. Sebab itu disebut di sini wa minan nasi man tablughu bihimul jahalah. Orang yang sangat melampau jahilnya mengambil sesuatu, mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sembahannya. Baik, tak guna akal mudah guna. Kalau dia menggunakan akal, mengkaji, merenung, tadabbur dan sebagainya, maka ini insya-Allah didekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nak jumpa Tuhan yang sebenar-benar layak disembah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini, orang-orang musyrik ini, menyukai atau mencintai anda dan tadi itu sembahan mereka itu seperti mereka ini mencintai Allah, kahubbillah. Sedangkan tak raja tu sembahan dia buat apa? Apa sembahan dia buat? Disembah apa? Apa sembahan dia buat? Tak ada puasa rasa pun. Nabi Ibrahim dah macam belaka. Dah 3 hafsah. Bila mama bapak dia tanya siapa buat ni, saya tanya hafsah, dia jawab tu ada. Mana boleh jawab? Patung. Mana boleh jawab? Patung. Bagai patung lagi, orang lagi cerdik sikit dah, tak sembah patung. Dah sembah patung. Tapi kita bimbang juga dah. Jadi dia ikut orang, tak kira benar atau salah, itu masalah juga. Asal dia orang tu ada duit kan, itu nampak tak? Dia ikut pada orang tu. Dia dah kira dah. Asal dia nak benda, orang ni salah tak salah pun, aku nak ikut kau dia. Sebab ngeri ada benda. Itu kita bimbang pula. Tak kira dah halal haram, tak kira dah salah dan benar. Asalkan aku ikut dia, aku dapat buat. Baik, ini kita jauh tuan-tuan sekalian. Kita bersama dengan kebenaran. Nahnu ma'al haq haitsu kana. Di mana saja kebenaran itu ada, kita di situ. Dan kebenaran kita bergantung pada apa? Bergantung pada Quran, bergantung pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang dua tu, maka terjaminlah kita daripada sesat. Nabi beri jaminan, pegang dulu tu kita tidak akan sesat selama-lamanya. Ay yu'azzimunahum, itu mereka itu yu'azzimunahum, membesarkan andadan tadi, sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yakhda'una lahum, dan mereka ini tunduk kepadanya. Ini kita bimbang ni, kita tunduk kepada sesuatu itu, tidak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya kita tak sembah lah dia, kita tak pergi sembah lah dia, depan muka dia kita tak sembah lah dia, tapi kita ikut dia tu sama ada dia benar atau salah.
Kita tunduk kepada dia walaupun dia benar, walaupun dia salah. Kita tak. Kebenaran kita itu kita pertahankan. Sebab kita mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Ay yu'azzimunahum wa yakhda'una lahum ka hubbil mu'minina lillah. Dia layak, dia membesarkan Tuhan dia, dia mengikut Tuhan dia yang salah itu setara seperti orang mukmin mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang tu pun kekok dia tu. Sampai dia peracu dia marah. Betul tak? Nabi Ibrahim peracu. Sebab-sebab mereka marah Nabi Ibrahim alaihissalam marah. Walaupun tak boleh cakap pun, sembahan dia tak boleh cakap pun, tak boleh beri mudarat pun, tak boleh beri manfaat pun, tanya pun tak jawab, la yang tikum tak jawab pun. Tapi bertahan juga, sayang juga, seksa, nak bakar Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nampak tu? Dia membesarkan, dia mengikut turut patuh kepada sembahan mereka itu sebagaimana orang mukmin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, turut patuh, redha, sayang, berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tapi hakikatnya bahawa ay hubbul mu'minina lillahi, hubbul mu'minina lillahi asyaddu min hubbil musyrikina lil andadi. Tapi hakikatnya ialah hakikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kecintaan waktu naknya lebih lagi daripada kecintaan orang musyrik ini akan sembahan-sembahan mereka yang salah itu. Sebab tu orang mukmin ini berjuang tapi mati. Tak berjihad. Kenapa? Berjihad kenapa? Bukan nak dunia tu. Kalau nak dunia tak pergi berjihad dah. Sebab berjihad ni mati atau hidup. Orang Palestin tu yang berjihad tu. Kerana dia asyaddu hubban lillah, dia tersangat hub dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-gala kecintaan yang lain. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dan cuba untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ni sehari-hari biar kita sedikit sebanyak mempunyai pengisian supaya kita ini menjadi manusia yang lebih merasai kehidupan ni berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersedar kan uqulun da'i, mempunyai akal yang sedar, pandangan yang tudrik. Kita nak boleh begitu. Uqulun da'i wa absarun tudrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.